guys, what's up? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila binti Ahmad, merupakan pelajar pendidikan khas masalah pembelajaran PDPP ambilan Oktober 2022 yang mempunyai angka giliran bernombor 2022-142-420085. Bagi kali ini, saya akan membentangkan tugasan 3 bagi mata pelajaran PKBK 2052 iaitu kemahiran hidup untuk asas berdikari. Okay, next. Okey, ini adalah tugasan 3 iaitu penghasilan produk by individu. Okey, apa yang dinyatakan di sini adalah pendidikan provokasional diperkenalkan kepada pendidikan khas merangkumi kemahiran hitan, masakan, perkebunan, pemeliharaan haiwan kesayangan dan juga mendobi by KPM 2017. Okey, bagi tugasan 3 ini kami dikehendaki untuk menghasilkan salah satu produk daripada kemahiran KOB, sama ada jahitan, perkebunan, masakan ataupun pemeliharaan haiwan kesayangan dengan mempraktikkan pendekatan, kaedah, strategi dan juga teknik yang bersesuaian dengan MBPK masalah pembelajaran ini. Okey, next. Okey, pengenalan. Macam mana saya boleh terfikir untuk buat membuat smoothies ataupun smoothies mango lele ni sebagai salah satu hasil ataupun penghasilan produk untuk subjek KAUD ni. Okey, sebab macam kita sedia maklum sekarang ni kan bulan puasa, cuaca panas. So mango ataupun mangga ni adalah satu air ataupun makanan yang sangat simpatik dengan rakyat kita dan menjadi satu daya tarikan yang sangat tinggi. So daripada situ tercetuslah idea untuk menghasilkan smoothies mango lele ni pada bulan Ramadan ni. Okey, lagi satu, kenapa lagi satu, dia adalah satu menu ataupun yang air merupakan satu benda yang akan semua orang akan beli. Okey, so jadinya benda ni senang ataupun senang untuk kita pasarkan lah bagi kepada semua warga sekolah saya lah, iaitu SK Kompleks UDA untuk berbuka puasa. Maksudnya saya menyarankan budak-budak ni membuat jadikan dia satu frozen. So jadinya kita buat pagi dan waktu tengah hari tu kita boleh pasarkan lah ataupun kita boleh supplykan kepada warga-warga sekolah ataupun murid-murid lah. Kita akan open order sehari sebelum and kita akan hantar ataupun jual pada keesokan harinya by pre-order lah. Okey. Okey, kita pergi kepada penyediaan alatan dan bahan. Apakah alatan yang kita akan gunakan untuk membuat smoothies mangga lele ni? Okey, pertama sekali apa yang kita perlukan, of course lah mesin pengisar ataupun blender. Sebab kalau katakanlah kita tak ada blender ni, macam mana kita nak kisar benda tu jadi halus untuk jadikan dia smoothies. Nak jadikan dia satu liquid yang bercampur. Okey, yang kedua adalah pisau. Pisau ni kita gunakan untuk memotong memotong mangga dalam bentuk dadu sebelum kita blendkan dia ataupun kita kisarkan dia. Okey. Yang ketiga adalah pisau pengupas buah. Okey, yang ini kita gunakan adalah untuk kita kupas kulit kulit mangga tadi. Okey. Next. Okey.
Selain 3 daripada yang kita gunakan tadi, kita ada lagi bahan lain yang kita gunakan adalah sudu. Sudu ni kita gunakan untuk menyukai gula dan juga memasukkan mangga ke dalam smoothies. Okey, kenapa kita gunakan sudu? Supaya standardized, sebab kita boleh sukat berapa banyak sudu yang kita perlukan untuk setiap adunan yang kita buat supaya rasa tu tidak hari. Okey, yang kedua adalah mangkuk. Mangkuk ni kita gunakan untuk apa? Isi buah mangga yang kita dah potong dadu, untuk isi apa tu nama dia? Untuk kita isi gula. Okey, lepas tu apa lagi kita ada? Kita ada papan pencincang. Papan pencincang ni kita nak buat apa? Kita nak potong mangga yang telah kita nak memotong mangga dalam bentuk dadu. Okey, next. Okey, alatan seterusnya. Alatan seterusnya apa? Kita perlukan penyukat susu. Okey, kita sebab kita nak jaga kualiti kita, so kita perlu sukat susu pada kadar yang betul. Okey, that's why kita gunakan penyukat susu. Yang kedua, kita gunakan botol kosong. Maksudnya kita beli satu botol secara bandel untuk kita isikan, kita pasarkan kita punya mangga, smoothie mangga ni. Smoothie mango. Okey. Next adalah kain pengelak. Kain pengelak ni kita nak make sure kawasan kita kemas dan bersih. Okey, next. Okey guys. Okey, tadi kita telah terangkan alatan-alatan yang kita akan guna. Sekarang kita akan terangkan juga bahan-bahan yang digunakan untuk buat smoothies mangga kita ni. Okey, yang pertama sekali of course lah mangga. Kita perlukan 1 biji mangga. Make sure mangga tu adalah mangga yang telah masak. Okey, sebab apa kita perlukan mangga yang dah masak? Sebab kita nak bawa air mangga, takkan kita nak bawa air mangga yang masam kan? So, jadinya bila kita gunakan mangga yang masak, kita boleh kurangkan kadar penggunaan gula pasir kita. Okey, bahan yang kedua kita perlukan adalah susu. Susu Dutch Lady full cream. Okey, yang kita perlukan hanyalah sebanyak 250 ml. Sebab tu tadi kita perlukan penyukat untuk kita sukat kita punya kadar susu yang diperlukan. Sebab kita akan beli dah lebih kurang dalam 1 liter ataupun 1 liter kotak susu full cream ni. So kita perlu sukat lah untuk dapatkan kuantiti yang betul. Yang ketiga adalah gula pasir. Okey, kita perlukan 3 sudu besar gula pasir. Dan kemudian adalah kita perlukan 1 mangkuk ais. Okey, next. Okey guys, murid-murid semua, jom ikut cikgu buat smoothies. Okey, anda semua sudah bersedia? Okey, jom kita tengok analisis tugasan yang cikgu sediakan. Next. Okey, here is the analisis tugasan. Okey, let's go. Okey, sebelum kita memulakan kerja-kerja kita, mari kita tengok langkah-langkah keselamatan apa yang perlu kita ambil kira semasa kita berada di dapur ataupun sebelum, semasa dan juga selepas kita nak buat smoothies kita tu. Yelah, sebab kita nak elakkan sebarang kemalakan daripada berlaku. Okey, yang pertama sekali, murid tidak dibenarkan untuk bermain-main semasa berada di dapur dan semasa menggunakan alatan yang tajam seperti pisau. Yelah, kalau you guys berlari-lari, kalau suddenly ada yang jatuh sebab kadang-kadang lantai bahagian dapur agak berminyak. Bukannya kita tak mop, kita dah mop, tapi dia punya keadaan lantai bahagian dapur adalah agak berminyak kadang-kadang. So jadinya kita takut masa kita lari tu kita akan terjatuh ataupun kita terlanggar something yang mungkin pucu kabinet. Okey, lagi satu benda yang paling bahaya adalah bermain-main semasa menggunakan alat yang tajam seperti pisau. What if kalau you guys tercocok pisau tu dekat kawan korang?
korang. That is too dangerous you guys. Okay, next, murid diminta untuk memakai apron sebelum memulakan kelas amali masakan. Kenapa? Yelah, kalau tak pakai apron, nanti baju korang kotor pula. Kan? Nanti macam mana baju korang yang putih tu terkena dengan sos ke pewarna apa-apa, nanti susah hilang. Takkan korang nak beli baru pula. Okey, yang ketiga adalah murid diminta untuk membaca arahan dengan betul sebelum memulakan tugasan yang diberikan. Okey, sebelum kita memulakan apa-apa tugasan, kita perlu membaca arahan dengan teliti. Contohnya, kalau kita disuruh untuk memasak tom yum. Okey, apa benda pertama yang kita perlu lakukan? Kita kena didihkan air. Takkanlah awak belum didihkan air, awak dah nak masukkan paste dan juga ayam. Okey, itu pentingnya membaca arahan. Ataupun semasa kita nak buat smoothies ni, takkan awak nak, kalau awak tak baca arahan, mungkin awak akan potong mangga tu bersama dengan kulit dia. Mungkin. Okey, sebab tu kita kena baca arahan dengan betul. Okey, yang keempat, murid diminta untuk mengelap tangan sehingga kering sebelum menggunakan peralatan elektrik. Kenapa? Sebab kalau tangan yang basah boleh menyebabkan genjatan elektrik kepada pengguna ataupun tangan yang basah tadi. And boleh menyebabkan kematian. Okey, yang kelima adalah murid diminta melaporkan sebarang insiden kemalangan yang tidak diingini kepada guru. Okey, just in case lah, kalau tiba-tiba ada kemalangan juga, kita dah cuba elak daripada sebarang kemalangan, tapi kemalangan tu berlaku juga. Sebagai contoh, awak tengah tengah kopek kulit mangga tadi, ataupun awak sedang mengupas kulit mangga, ataupun awak sedang memotong mangga tadi, tiba-tiba ada jari yang terluka. So, cepat-cepat report kat cikgu, okey? Okey, yang terakhir adalah murid diminta untuk berada di tempat yang ditetapkan oleh guru semasa peniadaan menu yang telah ditetapkan. Okey, maksudnya awak dia lebih kurang macam yang first tadi lah, tak boleh main-main. So, instead of yang you guys main-main, okey, cikgu nak awak duduk dekat tempat yang telah ditetapkan oleh cikgu. Tak maulah duk kacau orang apa semua tu. Okey, faham? Okey, next. Okey, jom kita mula. Mula-mula sekali kita ambil sebiji mangga dan kita basuhkan bersih-bersih. Alright. Okey, tutupkan air. Okey, kemudian kita ambilkan pisau pisau peeler. Peeler ataupun pengupas kulit buah. Kita perlu kupaskan kulit buah ni secara bersih lah. Maksudnya dah tak ada kulit, dah tak ada hijau-hijau dah tu semua. Okey, kupaskan semua sekali. Alright. Okey, yang langkah seterusnya adalah potongkan buah mangga menjadi bentuk dadu. Okey, mula-mula kita potongkan dia secara besar macam ni. Okey, kita potongkan kepada 4 bahagian yang besar. Kemudian baru kita buangkan bijinya dulu. Okey, kemudian kita akan potong secara lajur dan juga kita lajur macam tu dulu. Okey, kemudian baru kita jadikan dia dadu. Okey, kita potongkan jalur untuk semua dululah. Okey, lepas tu sekarang baru kita jadikan dia dalam bentuk dadu. Kenapa kita perlukan dalam bentuk dadu? Sebab mudah untuk kita kisar nanti. Okey, setelah itu kita masukkan buah mangga yang telah dipotong dadu ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Okey, untuk bahagian ini kita perlu asingkan kepada 2 bahagian. Satu untuk bahagian yang dikisar dan satu lagi bahagian untuk bahagian hiasan yang kita jadikan sebagai hiasan di atas kita punya smoothies mangga nanti. Okey.
Okey, sekarang kita perlu sukarkan susu Dutch Lady Full Cream kepada 250 ml. Okey, cawan yang kita perlu gunakan adalah cawan yang mempunyai sukatan. Maksudnya dia ada label dia paras mana, 250 tu paras mana. So sekarang ni kita tuangkan susu kepada label yang telah ditetapkan iaitu 250 ml. Okey, kalau dah cukup, okey kita stop. Alright. Sekarang adalah cara untuk kita kisarkan. Macam mana cara kita kisarkan? Okey, mula-mula sekali kita ambilkan satu mangkuk mangga yang memang khas untuk dikisar ke dalam blender ataupun mesin pengisar. Okey, kita akan masukkan sampai habislah. Kita akan masukkan semua sekali sebab kita dah ada sukatan kita tadi kan. Okey, kemudian kita perlu masukkan 3 sudu gula pasir. Kita masukkan semua sekali sebab tadi pun kita sudah sukat. Okey, kasih habis semua sekali. Kemudian kita masukkan apa tu nama dia? Kita ambilkan susu pula. Susu cair, bukan susu cair, sorry. Susu full cream yang telah kita sukat sebanyak 250 ml. Okey, kita tuangkan semua sekali 250 ml susu full cream Dutch Lady. Okey, kemudian kita masukkan satu mangkuk ais ataupun air batu ke dalam blender tadi. Okey, kemudian kita boleh tutup dan kita boleh kisarkan. Okey, kita boleh kisarkan kita punya blender. Kita boleh kisarkan kita punya smoothies tadi tu ataupun bahan-bahan tu. Kita perlu kisar sehingga kita nampak dia punya tekstur dia adalah sangat halus. Sebab smoothies kan dia sedapnya. Dia smooth je. Okey, setelah kita blend benda tu ataupun smoothies tu sampai halus, kita ambilkan smoothies tu tadi, kita masukkan ke dalam botol. Botol kosong yang telah disediakan. Masuk paras yang okey, lebih kurang paras itu. Okey, akhir sekali kita ambilkan lebihan mangga yang telah dipotong dadu. Kita masukkan ke dalam itu, apa tu nama dia? Ke dalam smoothies yang telah dibotolkan. Okey. Bila dah siap tu, kita tutuplah, kita seal. Okey, itu saja. Terima kasih. Selamat mencuba. Terima kasih. Oh ya, sebelum tu, I have one awesome words for you guys. Which is with love we explore. Together we create the memory. Let's enjoy our journey and breaks our limits. Sebab dalam kehidupan ni kita terlalu banyak pancaroba ataupun dugaan. So percayalah, at the end of the tunnel there is light. Maksudnya dekat penghujung perjalanan kita pasti akan jumpa satu hikmah ataupun kenapa Allah letakkan kita dekat sesuatu. So, and break our limit kerana setiap orang mempunyai kelemahan, and kelemahan itu bukan untuk kita tangisi ataupun kita kita just accept our weakness, but we have to break it. Maksudnya kita kena cakap, okay, kita ada kelemahan, tapi macam mana kita nak atasi kelemahan tu? Okay, how about with love we explore, together we create the memory. Maksudnya kita tak lalui perjalanan kita secara keseorangan. Kita sama-sama menyelusuri kehidupan ini bersama-sama dengan family, rakan-rakan dan juga orang sekeliling kita. And bila kita explore benda tu bersama-sama, dalam masa yang sama kita akan create, kita akan bina, kita akan buat satu memori yang kita akan ingat sampai bila-bila. Okay?